Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ahu huda thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita dalam ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad Shadiq Mahawi rahimahullah ta'ala. Pada perbincangan yang seterusnya, yakni pada perbincangan pada siri yang ke-56, masih lagi dalam bab mad furu', mad far'i, iaitu pada pecahan yang kedua, iaitu mad jaiz. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. والجائز له أنواع كثيرة نذكر منها ثلاثة. Yang seterusnya ialah mak jaiz, yakni pecahan yang kedua lah. Padanya, yakni pada mak jaiz ni lah, anwa'un kathirah, ada berbagai jenis yang banyak lah. Nadhkuru minha thalatha, kami akan sebutkan, yakni musannif lah akan menyebutkan tiga jenis. Al-awwal al-munfasil. Yang pertama daripada bahagian munfasil ni, bahagian majais ni ialah al-munfasil, yakni majais munfasil lah. Wa huwa ma jaa fihi ba'da harfil maddi hamzun munfasilun anhu fi kalimatin ukhra, iaitu mad munfasil yang yakni hamzah yang datang selepas daripada huruf mad. Yakni huruf hamzah yang datang selepas daripada huruf mad, yang mana huruf mad dan juga huruf hamzah itu berada dalam dua kalimah berpisah. Munfasil ni maksud berpisah. Tu dia kata fi kalimatin ukhra, yakni hamzun munfasilun anhu fi kalimatin ukhra. Maksudnya huruf mad di satu kalimah, huruf hamzah di satu kalimah yang lain. Okey. Mithlu bima unzil qalu amanna wa fi anfusikum. Okey, kalau kita tengok contoh-contoh ni, kita akan melihat dengan jelas bahawa huruf mad dan huruf hamzah ni berpisah. Okey, yang contoh pertama bima unzil. Okey, terdapat pemisahan di antara dua perkataan ni. Qalu, dia tak boleh jadi qalu. Dia tak kena. Qalu amanna, maksudnya ada pemisahan di antara kedua huruf ini. Wafi, dia tak jadi wafi, dia jadi wafi anfusikum. Jadi saya berhenti ni bukanlah menunjukkan dia berhenti tu, tapi nak menunjukkan bahawa kedua huruf ni berada di kalimah masing-masing. Maksudnya huruf mad di kalimahnya dan huruf hamzah di kalimahnya. Mereka tidak bergabung. Kalau bergabung jadi mad wajib mutasil, jadi mad mutasil. Tapi disebabkan mereka berpisah, maka dia jadi mad munfasil. Wa hukmuhu al-jawaz. Okey, hukum membaca mad munfasil ialah al-jawaz. Li jawazi qasrihi wa maddih, kerana harus padanya pendek dan juga panjang. Okey, dia kalau kita bincang secara panjang, maksudnya pendek dan panjang ni dia ada perbincangan yang luas. Tapi
Kalau Allah SWT munfasil, mad jaiz munfasil, dia pendek tu ketika mana? Okey, kita disebabkan kita baca mengikut apa tariqah Syatibiyah kan, Al-Imam Syatibi, maka saya akan menerangkan sesuai dengan Imam Syatibi. Saya tak mau menerangkan secara mengikut tariq Thayyibah. Saya akan menerangkan dengan cara Syatibi. Jadi Syatibi dia mudah ya. Syatibi mudah ya. Jadi okey, kalau jawaz mengikut tariq Syatibi ni ialah ketika dia berhenti akan dibaca dengan 2. Okey, dia tak akan baca dengan 4. Tapi baca 4 ni ketika wasal. Kalau ketika waqaf akan dibaca dengan 2. Wali hafsin fihi arba'a wali hafsin fihi arba'u harakatin aw khamsin kadzalika. Dan bagi hafs, sebab kita baca hafs kan, harakat bagi mak jaiz munfasil ni ialah 4 ataupun 5 harakat. Okey, saya ulang kembali. Okey, macam mana yang dikatakan mak jaiz munfasil tu? Okey, mak jaiz munfasil 2 harakat tu ketika mana? Okey, ketika berhenti. Contoh bima unzil. Okey, kalau berhenti dekat bima. Okey, qalu, kalau berhenti dekat situ. Tapi kalau kita sambung jadi 4 harakat. Okey, wa fi anfusikum, wa fi, kalau berhenti dekat situ. Tapi kalau kita sambung wa fi anfusikum, jadi saya tak mau sambungan nanti sebab kitab ni mubtadi. Dia bukan kitab yang aras tinggi. Jadi saya tak mau bincang benda-benda yang beraras tinggi. Jadi saya akan bincang aras yang sesuai pada pemula ilmu tajwid. Okey. Seterusnya qaidah. Qaidah dekat sini orang panggil tahrirat. Tahrirat ni maksudnya adanya orang panggil penjelasan cara bacaan bila berlaku satu situasi. Okey. Idza ijtama'a maddan muttasilan mithla anzala minas samaa'i maa'a. Okey, ni kaedah ni. Kaedah ni okey, dia kita masuk pada perbincangan mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Okey. Okey. Idza ijtama'a maddan muttasilan, jika bertembung 2 mad muttasil, yakni ada 2 mad muttasil dalam satu ayat. Mithla anzala minas samaa'i maa'a. Okey, dia kata la yajuzu maddu ahadihima dunal akhar bal tajibu at-taswiyah. Dia kata tidak harus membaca mad salah satu daripadanya tanpa yang lain. Bal tajibu at-taswiyah. Okey, maksud di sini apa dia? Maksud di sini kalau kita faham bahawa mad jaiz munfasil dia ada 4 dengan 5. Okey. Maksudnya kalau as-sama baca dengan 4, maka ma baca dengan 4 juga. Kalau as-sama baca dengan 5, maka ma baca dengan 5. Okey. Jadi dia mesti sama lah. Sama tu maksudnya anggaran lah. Kita pun tahu terkadang kita tersilap, tapi tidak ada masalah. Maksudnya nak jadikan bacaan kadar harakat ni tepat, perlukan latihan yang panjang. Okey, baik ya. Okey, at-taswiyah tu maksudnya kena sama harakat. Kalau tak sama harakat dia jadi apa? Lahan khafi. Lahan khafi ni ialah kesalahan yang mencacatkan bacaan. Tapi dia tak membawa kepada apa? Tak membawa pada dosa. Qila membawa kepada dosa. Tapi yang kuatnya tidak membawa kepada dosa. Dia membawa kepada kekurangan kualiti pada bacaan. Wa kadzalika idza ijtama'a maddan munfasilan. Begitu juga jika berkumpul 2 mad munfasil, yakni mad jaiz munfasil di dalam satu ayat. Mithla
bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Okey. Sama juga. Dia 4 dengan 5. Kalau yang pertama baca bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kalau dia baca 4, bima unzila wa ma unzila pun macam 4 juga. Kalau bima unzila baca 5, wa ma unzila pun baca dengan 5 harakat. Liqauli Ibn al-Jazari, seperti mana yang disebutkan Ibn Jazari dalam Muqaddimah Ibn Jazari. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Satu perkataan itu, satu lafaz itu fi nadhirihi kamithlihi. Dia sama seperti mana yang fi nadhirihi kamithlihi maksudnya jika dua perkataan bertembung di dalam satu ayat, maka kadar harakat dia sama. Tak boleh beza. Nampak tak? Walaupun asalnya apa? Dia ada pilihan wajah bacaan. Tapi bila dia bertembung, maka kedua-dua ni mesti taswiyah. Taswiyah ni maksudnya sama harakat. Nampak tak? Okey. Qala musannif wa wajhul maddi huwa anna harfal maddi dha'ifun wal hamza qawiyyun fazaidun fil maddi taqwi fazaidun. Kenapa fazidah pula? Kalimah ke apa ni? Ayat apa? Yang zada yazidu dan itu. Dia boleh baca dua ni. Boleh baca dua. Boleh baca dua. Kalau masdar pun boleh ke? Isim boleh ke? Fi'il boleh ke? Tapi kalau tengok dekat sini, fazaidun boleh tak? Okey, fazaidun fil maddi taqwiyatun lidh-dha'if, dan penambahan pada mad taqwiyatun lidh-dha'if inda mujawaratil qawi, ketika tadi kita baca takbihnya. Okey, wa wajhul maddi, dan wajah mad, huwa anna harfal maddi dha'ifun, bahwasanya huruf mad itu adalah dhaif. Ni dia cerita pasal ni lah. Dia cerita berkenaan mad wajib mutasil dan mad jaiz mufasil. Okey. Wal hamza qawiyun, dan huruf hamzah itu qawi. Fazaidun fil maddi, maka penambahan pada mad taqwiyatun, merupakan merupakan kekuatan. Taqwiyatun menjadi penguat. Taqwiyatun ni menjadi penguat. Lidh-dha'if, kepada yang dhaif. Dhaif ni merujuk kepada huruf mad. Inda mujawaratil qawi, ketika mujawarah ni apa? Mujawarah al-qawi maksudnya berjiran dengan benda yang kuat, berjiran dengan huruf yang kuat. Okey, maksudnya sini huruf mad ni dia lemah kalau dia duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang, dia lemah. Lepas tu bila berjiran dengan huruf hamzah, maka huruf hamzah ni dia menyokong huruf mad. Okey. Jadi apa? Jadi huruf mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil ni, bila adanya huruf hamzah, maka dia menjadi penguat kepada huruf mad. Nampak tak? Wa qila litamakkuni minan nutqi bil hamzi li'annahu majhurun. Dan qila ni maksudnya qaul sani lah. Litamakkuni, untuk mengukuhkan minan nutqi, pada sebutan. Bil hamzi li'annahu apa dia? Syadidul majhur. Okey, majhur. Maksudnya untuk
menjelaskan supaya sebutan tu jadi jelas. Contoh bila kita sebut ma tu dia macam, sebab dia orang panggil isim mausul ma, ataupun istifham. Tapi kalau dekat sini maksudnya isim mausul lah. Isim mausul. Betul ke? Bukan isim mausul. Ma ni dekat sini maksudnya ma barang. Apakah? Apa? Jadi bila ada hamzah ma unzila, jadi dia menguatkan. Dia menjelaskan. Okey, nampak dah? Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.